Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang rakan-rakan pimpinan, Dr. Zaidi, Saudara Steven, pimpinan pemuda, calon yang kita raikan Saudara Johari Kasim, hadirin hadirat yang terhormat. Alhamdulillah bersyukur di pentas kempen pilihan raya negeri untuk kerusi Sebarang Jaya. Hari ini dapat kita hadir bersama. Sebarang Jaya sudah tentu penting selain daripada hujah yang telah diberi oleh Datuk Zaidi tadi. Pertama, ianya sangat sinonim sebagai satu kawasan yang sangat subur dengan semangat yang mencetuskan reformasi. Yang kedua, kemenangan Sebarang Jaya penting untuk menyumbang kepada satu kerusi bagi mencerahkan peluang kita mempertahankan Kerajaan Negeri Pulau Pinang yang kita pegang sejak tahun 2008. Yang ketiga, Sebarang Jaya menjadi lebih penting buat saya secara peribadi kerana sahabat yang saya kenali puluhan tahun, Saudara Johari Kasim, sama zaman dengan beliau menggerakkan Pemuda Keadilan waktu itu, sehinggalah sekarang beliau sebagai setiausaha politik saya di Kementerian Dalam Negeri. Dan apabila Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim memberikan kepercayaan kepada beliau untuk jadi calon, sudah tentu secara peribadi dia satu yang sangat membanggakan saya kerana saya kenal watak ini, saya kenal kualiti yang ada padanya, dan saya tahu bahawa kalau pengundi di Sebarang Jaya boleh bagi sokongan, insya-Allah Saudara Johari boleh menjadi wakil yang baik bagi kawasan Sebarang Jaya. Sebab itu kita nak minta tolong semua sekali yang hadir. Tuan-tuan yang saya muliakan, pilihan raya maknanya pilih wakil rakyat kemudian membentuk kerajaan. Pulau Pinang sebuah kerajaan yang kita bentuk sejak tahun 2008. Pengundi Pulau Pinang saya percaya boleh melihat sendiri semua kayu ukur, semua indicators untuk kita sukat sebuah negeri itu sebagai berjaya. Pertama, dari segi governance atau tata kelola, kita patut boleh bangga pentadbiran kerajaan negeri yang berjalan dengan begitu cekap, kemas dan tersusun, diikuti dengan prestasi pengurusan ekonominya. Pulau Pinang sentiasa menduduki tempat 3, 5 ke atas, top 3, top 5 dalam semua ukuran ekonomi. Yang ketiga, penduduk Pulau Pinang ni hidup rukun damai, saling hormat, menghormati di antara masyarakat berbilang kaum. Yang keempat, cara kerajaan negeri menjaga kebajikan rakyat, sebahagian disebut oleh Saudara Johari. Saya juga pernah ikut membantu waktu 2017 sebagai penasihat strategik kepada Ketua Menteri Pulau Pinang, ikut sama terlibat dalam banyak perancangan kerajaan negeri dan boleh melihat sendiri hasil daripada dasar dan program yang dijalankan. Dari sudut kebajikan rakyat, hampir tak ada segmen masyarakat yang terlepas pandang. Daripada baby yang baru lahir, warga emas, kelompok miskin tegar, kalangan yang miskin, ibu tunggal, penarik beca, pemandu bas sekolah, golongan hafiz dan hafizah, kesemua ini kita boleh tengok bagaimana sikap prihatin kerajaan negeri jaga kebajikan. Dari sudut keselesaan rakyat,
pengurusan air Pulau Pinang. Nak tahu pengurusan air berkualiti ini, yang pertama kayu ukurnya ialah non-revenue water, ataupun air yang tidak membawa hasil akibat daripada pipe bocor, salah baca meter dan sebagainya. Negeri jiran sebelah kita, Kedah, adalah antara negeri yang non-revenue water paling tinggi, mencecah sehingga 52-53%. Dari segi pengurusan sumber bekalan air, betul ada 1, 2, 3 momen dan ketika berlaku gangguan, tapi prestasi keseluruhannya pihak berkuasa air Pulau Pinang, bukan saja tarif air rendah, tapi kualiti bekalan air bersih itu terjamin untuk dinikmati oleh rakyat Pulau Pinang. Dan hari ini lawan kita, Perikatan Nasional, kata dia nak ambil alih kerajaan Pulau Pinang. Dari segi pengurusan ayak saja kita tengok. Terus saya tengok hal lain lagi, pengurusan ayak saja. Rekod dia di Kelantan tak boleh kita banggakan. Tak boleh dibanggakan. 30 tahun masalah ayak tak selesai. 30 tahun. Pemimpinnya faham agama, bagus. Boleh khutbah di masjid, tak apa. Boleh turunkan jenazah di liang kubur, tak apa. Kita salute. Boleh pimpin tahlil, boleh jadi imam, boleh tolong doa, kenuri kenara, itu semua terima kasih. Tapi dari segi tanggungjawab mengurus negeri untuk keselesaan rakyat, juga sebahagian daripada tuntutan agama. Kalau kita ambil satu segmen saja, menyediakan bekalan air bersih, ternyata Perikatan Nasional, contoh di Kelantan itu bukan satu contoh yang boleh dibanggakan. Bolehlah kita istilahkan fail. Bukan saja fail, fail miserably. Gagal dengan teruk. Baik. Tengok juga rekodnya di Kedah. Bekalan air pun terputus kerana non-revenue water yang tinggi. Sebab itu, sebagai orang yang dilantik oleh kerajaan sebagai pengurusi Majlis Tindakan Pembangunan Negeri Kedah, saya turun hampir setiap minggu ke Negeri Kedah. Kerja saya memantau, mengawasi semua projek persekutuan yang dilaksanakan di Negeri Kedah. Loji rawatan ayak ni yang sekarang dalam pembinaan ada 5. Saya dah melawat 3. Ada 2 lagi belum saya sampai. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kerajaan pusat turunkan peruntukan, nak pastikan bahawa kontraktor yang dah dapat projek itu mesti siap ikut jadual. Itu kerja saya dan kerja pejabat pembangunan ekonomi atau State Development Office Negeri Kedah. Turun sendiri. Bila ada sekolah daif, klinik daif, jalan raya dan sebagainya yang sebahagian daripada projek persekutuan, kerja kita turun pantau. Ini jiwa besar kerajaan persekutuan. Kalau kita ikut kerenah dan kelaku Menteri Besar Kedah, kita boleh kata kita tak gelapak nak tolong dah. Tapi tanggungjawab kita cukup untuk tarik pelaburan. Dengan adanya pelaburan, dia akan menyemarakkan peluang pekerjaan. Ini kelebihan kita di Pulau Pinang. Sokongan tuan-tuan kepada adun kita di sini, calonnya Johari, akan menyumbang kepada sebarang jaya kerusi yang dimenangi oleh kerajaan perpaduan, dan menang di sini akan menambah peluang kita untuk kembali membentuk kerajaan pada 12 hari bulan. Itu maknanya pilihan raya ini. Saudara, tadi saya dengar Datuk Zaidi sebut ahli parlimen ini ada pusat khidmat, tapi nun jauh, kena cari, kena pergi cari. Saya nak bagi tahu dengan saudara Johari, kena ada piagam calon, candidate charter. Umum besok nak mengundi, malam ni buat sidang media, hari ni petang buat sidang media, candidate charter. Piagam calon yang pertama, 24 jam atau 48 jam jika sekiranya terpilih, saya akan segera buka pusat khidmat saya di alamat sekian-sekian, dan saya boleh dihubungi di nombor talian sekian 24 jam dalam satu hari untuk terima masalah dan aduan daripada rakyat.
kena teropong carilah tang mana premis itu habak awal, dan saya boleh dihubungi di nombor talian sekian dan nombor telefon dan juga pegawai. Buat lagu tu. Saya jadi wakil rakyat Pantai Terjak, saya buat begitu sungguh. Hari ni menang, esok lusa tu terus buka pejabat, terus dengan nombor telefon dan pegawai, terus, dan berkhidmat sepanjang masa. Ada lebih kurang 11 daerah mengundi. Sini ada berapa je? Daerah mengundi ada berapa? JDM 13, lebih 2 aja. Memang boleh buat. So Johari sebagai calon, saya nak minta, ni bukan mintaan, nak arah terus. Esok mengundi, hari ni kena senaraikan 4-5 perkara yang berupa candidate charter, piagam calon, flash kita. Jika terpilih, pusat khidmat kita di sini, nombor telefon boleh dihubungi di sini, dan kita sebut bahawa perkhidmatan kita adalah perkhidmatan untuk semua, bukan untuk orang Melayu, bukan untuk orang Cina, untuk sahaja, untuk semua rakyat di kawasan ini. Sebut. Saya percaya insya-Allah pengundi di sini akan bagi peluang kepada kita. Di Sabang Jaya ini satu kawasan yang sebenarnya subur. Dek kerana lepas kawan kita Dr. Afif tu ada sikit alignment lari, lah dia buat diri di Selangor, kita ucap dia selamat maju jaya. Tapi kita nak bagi tahu dia, perjuangan reformasi dan keadilan tidak mati hanya kerana Afif keluar, tetapi patah tumbuh hilang berganti, yang berganti jauh lebih baik daripada apa yang dia dulu wakili kita. Kita nak sebut bahawa Johari dia akan jadi kepada wakil pada orang Melayu, wakil pada orang Cina, wakil pada orang India, wakil kepada semua kaum. Ini pledge kita kepada rakyat. Ini kelebihan yang kita ada. Saya optimis. Sudah perhatikan kempen kita, jangan sekali-kali menari dalam gelanggang mereka, iaitu sentimen kaum, agama dan juga penghinaan terhadap raja. Jangan masuk area tu. Yang tu biar. Nah, sebab rakyat ni, saya tak pernah underestimate the wisdom of the people. Saya tak pernah pandang lekeh terhadap kebijaksanaan rakyat. Never ever underestimate the wisdom of the voters. Jangan. Nah, kalau hari ini DAP menjadi mangsa yang paling ampuh untuk diserang, tak hormat Melayu, hina agama, sekat agama Islam, tak hormat raja. Hari ini satu demi satu benda tu terbongkar. Yang dituduh hina raja bukan Steven Sim, yang dituduh hina raja bukan Gobin, sebaliknya Menteri Besar caretaker Kedah daripada parti Islam. Lah terkedu. Yang kedua, disebut DAP tak hormat Melayu, tak hormat raja, bahasa 153 Perlembagaan Persekutuan. Yang ni saya tak payah ulah. Steven mampu ulah, biar kita dengar from the horse's mouth. Saya dah dengar pidato Steven masa resmikan peluncuran jentera Kerajaan Perpaduan di Kedah. Saya dah dengar pidato Anthony Loke 2 hari lepas dalam pidato kempennya. Saya tak ada sikit keraguan. Saya bertuah, pada ketika Steven belum menduduki kedudukan sekarang, saya sudah mewakili keadilan mendampingi Karpal Singh, Tan Seng Giau, Cheng Man Hin, Lim Kit Siang. Pada masa itu, Tan Kok Wai. Where were you then, Steven? Masih sekolah. Saya sudah mewakili keadilan di dalam pimpinan utama Barisan Alternatif pada masa itu. Kemudian berubah zaman, sekarang kepimpinan DAP adalah Anthony Loke, Steven, diikuti dengan Teo Ni Ching, Gobin Dio Singh. Ini kalangan anak muda lagi yang mewakili DAP. Dan 99, 2004, 2008 yang berkawan dengan DAP selain pada keadilan adalah PAS. PAS siapa masa itu? Tahun 99. Haji Hadi, Ustaz Harun Taib,
Ustaz Harundin, Ustaz Halim Abdul Rahman, Ustaz Azizan Razak, Datuk Hishamuddin, Setiausaha Agung. Masa tu berkawan. Tahun 2004 berkawan lagi, boleh. Maknanya masa itu dalil Quran dan hadis, parti Islam boleh berkawan dengan DAP. Dalil Ustaz Hadi boleh berkawan dengan DAP. Bila ni? Tahun 99. Bila? Tahun 2008, 2004, 2008 pun boleh lagi, tak ada masalah lagi. Bentuk kerajaan bersama di Kedah, ada dua kerusi DAP di Derga dan Kota Darul Aman yang menyokong Ustaz Azizan sebagai Menteri Besar. Di Perak, DAP menyokong sehingga Datuk Niza, Menteri Besar PAS pada masa itu. Di Selangor, malangnya di Pulau Pinang PAS tak menang. Ada satu, Ustaz Saleh Man menang di Pematang Pasir masa itu dan menyokong Ketua Menteri Pulau Pinang kepada DAP. Di Selangor juga begitu, PAS ikut bersama dengan DAP dan juga keadilan. Maksudnya tak ada cacat celanya. Dalil Quran dan hadis membenarkan parti Islam untuk berkawan dengan DAP. Hanya sekarang saja diberitahu bahawa Islam tak bagi orang Islam kawan dengan DAP. Soalan kita kepada kawan-kawan PAS adalah 2004 hang boleh berkawan, 99 hang boleh berkawan, 2008 hang boleh berkawan, 2013 boleh berkawan lagi, 99 sampai 2013, 14 tahun PAS parti Islam boleh berkawan dengan DAP. Apa dalil pada masa itu boleh berkawan? Ayat mana? Hadis mana? Sirah mana yang membolehkan PAS berkawan, Islam berkawan? Pasal apa dulu boleh, sekarang tak boleh? Kalau ianya satu yang ajaran agama, percayalah ia tak berubah. Contoh, semayang subuh zaman Nabi 2 rakaat, semayang maghrib zaman Nabi 3 rakaat, semayang isyak zaman Nabi 4 rakaat. Sekarang subuh, maghrib, isyak 4 rakaat. Zaman Nabi Ramadan kita berpuasa, zaman Ramadan kita berpuasa. Itu agama, tak berubah. Betul atau tidak? Tapi kalau namanya memilih kawan politik, terasnya mesti sama. Duduk atas dasar keadilan, duduk atas dasar saling hormat menghormati, duduk atas dasar sama-sama nak tolong rakyat, duduk atas dasar nak benteras kemungkaran dan nak ajak kepada kebaikan, duduk atas dasar nak bina sifat mahmudah, nak tolak sifat mazmumah. Yang ini asas yang membolehkan kita duduk bersama walaupun nama dia DAP. Itu asasnya. Sebab itu saya katakan bahawa kepada pengundi di Sabang Jaya, ini ayat akhir saya, beri peluang kepada kita untuk terus memimpin kerajaan Pulau Pinang pada 12 hari bulan ini untuk 5 tahun lagi 1 penggal. Beri peluang kepada kita, ya. Dan jangan sekali-kali buat percubaan. Tak apa takut, kali ini kita bagi kepada Perikatan Nasional. Tak usah. Ini bukan eksperimen, ya. Yang kedua. Yang ketiga, jangan menari ikut irama mereka. Irama apa? Permusuhan, perkauman sempit, agama diguna ikut selera dia saja, kemudian penghinaan raja. Jangan masuk langsung wilayah itu. Fokus apa yang kita dah buat sejak 2008, memerintah Pulau Pinang, tunjuk prestasi ekonomi, hubungan di kalangan rakyat pelbagai kaum, jaga kebajikan, wujudkan kerajaan yang bersih dan wibawa, bina keyakinan pelabur, dan kemudiannya kita percaya bahawa rakyat sedang tengok dan memerhati, dan pemerhatian rakyat tidak mungkin silap, iaitu bersedia untuk kembali memberi peluang kepada kita. Sekali lagi saya nak jemput Saudara Johari naik ke pentas untuk saya julang tangan dia bersama dengan Saudara Stephen. Pak ni Stephen boleh ambil mic terus. Mai, silakan.
Okey, saya kata tadi Saudara Johari bersama dengan saya sejak 99 ketika reformasi tercetus, pernah menjadi ahli majlis di seberang Perai, dan terus istiqamah dalam parti keadilan. Dapat jadi calon, tak dapat jadi calon, bekerja terus, dan setelah lebih 20 tahun ketaatan dia, loyalty dia kepada parti dan perjuangan itu terbukti, maka Perdana Menteri yang juga Presiden Keadilan bagi kepercayaan watikah untuk dia wakili kawasan kita Sebarang Jaya untuk mengharap dukungan dan sokongan anda. Kerana itu Johari akan sampai di 13 daerah mengundi, berjumpa dan bersalam seramai mungkin, dan anda juga semua saya lantik sebagai juru kempen kepada saudara Johari. Sampaikan kepada kawan-kawan, jiran, sahabat andai, kawan sepejabat, kawan sepermainan, sebut semua sekali dalam kertas undi Johari nombor 1. Berapa calon Jo? 2. Calon nombor 2 hampa jangan tengok, hampa jangan pandang, hampa jangan jeling, hampa jangan kelih. Pandang, tengok, jeling, kelih jangan. Hampa cuma masuk calon nombor 1, pangkah belah kanan, lipat, masuk dalam tong, kemudian keluar, langkah dengan cantik, segak dan bergaya. Boleh? Lepas itu pastikan, sebab anda keluar pukul 9, ada lagi kawan-kawan yang anda tahu belum keluar mengundi, peringat dia. Yang itu aja. Dan dengan cara itu Johari boleh mengumpul jumlah yang meyakinkan untuk kemudian insya-Allah diisytihar sebagai pemenang dan mewakili kawasan ini pada 12 hari bulan. Sekali lagi kita perkenalkan dan rayu sokongan anda kepada saudara Johari. Atras bunyi gendang kuat sikit. Masa ni. Terima kasih Atras. Terima kasih semua. Dan saya dengan ini tanpa mengembalikan kepada pengurusi, saya serahkan mic ini kepada saudara Steven. Boleh dengan izin pengurusi? Boleh.